Assalamualaikum, anda bersama Tuan Melaya. Jadi korang nampak kat depan saya ni ada dua motosikal terbaru tawaran Modenas, iaitu Domina D400 UG. Jadi ini merupakan model generasi kedua berbanding dengan generasi sebelumnya Domina lah. Jadi sebelum kita pergi cerita yang lebih lanjut, nak cakap sikit, ramai yang komplain kenapa model Domina UG ni lambat sangat masuk Malaysia kan. Sikit, kalau ikutkan model ni dah dilancarkan di India sekitar penghujung 2019. Jadi kita dapat bulan 9 2021, jadi 2 tahun macam tu. Kita kena faham atas faktor pandemik COVID-19 dan sebagainya, jadi motor ni lambat lah masuk Malaysia. Okey, tapi yang penting sekarang dia dah ada. Okey, so apa kemas kini terbaru yang terdapat pada Domina D400 UG ni? Okey, first kita cerita di bahagian depan dulu. Nampak sama tapi berbeza, terutamanya bahagian lampu yang kini tampil lebih prominent, lebih menonjol, sebabnya dia antara celah lampu tu ada border yang lebih tebal, dan pencahayaan juga telah diperbaharui. Kali ini Modenas dakwa dia punya cahaya tu boleh pergi sejauh 1.5 km. Jadi dari segi pencahayaan tu full LED depan dan belakang. Pada saya itu adalah satu kemaskini yang sangat-sangat baik lah, dari segi terutamanya dari aspek keselamatan bila korang ride di waktu malam. Dan turun dekat bahagian bawah kita ada fork. Fork ni 43mm, okey. Dan berbeza dengan V1 punya Domina, fork terbaru ni adalah upside down, okey. And then di bawah kita ada caliper bi-brake. Kali ini radial dan berada di sebelah kiri berbanding model sebelumnya berada di sebelah kanan. And then kita ada dia punya sistem ABS dual channel, and then cakra depan sekitar 320mm. Pada saya bahagian depan mengekalkan rekaan yang sama seperti model sebelumnya adalah satu tindakan yang bagus lah, sebabnya memang overall design dia dah cukup cantik. And then kita beralih di bahagian body, tangki masih lagi sama 13 liter. Enjin, bahagian enjin ni lah aspek yang saya rasa sangat-sangat penting untuk diceritakan untuk korang. Sebab enjin ni berbanding dengan model sebelumnya yang single overhead cam, kali ini enjin dia dah twin cam. Jadi 373.3 cc, okey, double overhead cam, 4 valve yang menghasilkan sekitar 40 horsepower atau 40 PS pada 8,500 rpm dan juga 35 Nm torque pada 6,500 rpm. Aspek enjin pada saya memang sangat-sangat layan, sangat-sangat best. Memang rasa lebih punchy lagi berbanding dengan generasi sebelumnya. Dan setiap kali pulas throttle, korang takkan rasa ada lag atau power delivery tu lambat berbanding dengan model sebelumnya. Sebab yang model sebelumnya tu kita orang suka, tapi delivery power tu agak slow sikit. Tambah dengan berat saya 88 kilo, jadi dengan enjin terbaru ni power tu lebih sedap lah nak bawa. Okey, jadi overall design pada saya tak perlu cerita banyak, sebabnya masih lagi mengekalkan elemen yang sama. Tapi itulah, kita ada beberapa perubahan, antaranya side mirror, lampu depan, kedudukan brake dan sebagainya. Okey, berbalik kepada aspek enjin tadi, ini adalah enjin yang sama ditawarkan pada model KTM 390 Duke, RC dan juga Adventure 373.3 cc. Dan ni juga enjin yang sama terdapat pada Husqvarna Svartpilen 401 dan juga Vitpilen 401. Jadi daripada aspek enjin tak perlu dipertikaikan, kerana ini adalah enjin yang sangat-sangat berkualiti. Okey, diguna pakai Bajaj, KTM dan Husqvarna. Okey, so masa Domina yang first model lancarkan di Malaysia, ada satu aspek yang mana orang kita komplain lah, okey, iaitu ketiadaan gear indicator. Jadi pada setengah orang gear indicator tu adalah satu aspek yang sangat remeh, tapi pada setengah orang yang membelanjakan 13-14 ribu, dia nak ada indicator tu. Jadi bagi model UG ni gear indicator tu dah ada, tapi bukan di main panel, di meter, sebaliknya di secondary panel, okey, yang berada di tangki. Jadi rekaan secondary panel ni, korang sedia maklum, adalah rekaan diinspirasikan daripada model yang lebih popular seperti Ducati Diavel dan sebagainya. Okey, pada saya lebih prefer kalau gear indicator tu berada di main panel, sebab lebih nampak. Sebab bila dia berada di secondary panel, korang kena tunduk bawah sikit lah nak masa menunggang tu. Okey, jadi bagi yang tak biasa mungkin akan rasa kekok sikit, tapi lama kelamaan benda tu akan selesa lah, tak ada masalah nak adapt. Okey, tapi apa yang penting,
selain daripada gear indicator, kita juga ada meter main panel yang memaparkan dynamic FC. So dynamic FC ni fungsi dia memaparkan fuel consumption mengikut real time atau waktu yang sebenar. Jadi bila korang pulas lebih banyak, dia punya fuel consumption tu akan increase, decrease macam tu lah. Okay? Jadi pada saya itu antara salah satu ciri yang boleh membantu rider untuk bantu dalam menjimatkan fuel consumption atau penggunaan minyak, terutamanya sewaktu menunggang jarak jauh. Okay, so sebelum kita pergi ke cerita lebih lanjut mengenai pengalaman menunggang Domina D400 UG ni, saya nak cakap tentang exhaust. Jadi selain daripada overall design estetik yang perubahan yang kecil-kecil, antara perubahan paling ketara adalah twin barrel exhaust. Maksudnya daripada sebelum ni yang single, okay, dia punya silinder tu sekarang dah dua. Dan yang bestnya, dua exhaust ni dia menghasilkan bunyi yang sangat-sangat sedap. Dia tak rasa macam motor yang single silinder, rasa macam twin silinder pun ada. Okay, dia bunyi tu lebih padu, lebih pergi, and then pick up dia pun lebih terasa. Jadi pada saya Domina D400 ni korang tak perlu nak sibuk tukar ke aftermarket dan ganggu warranty dan sebagainya. Korang boleh hanya maintain stock exhaust ni sebab bunyi dan rekaan dia memang sangat-sangat cantik. Dia ala-ala macam Kawasaki Z range lah, okay? Z800, Z1000 macam tu. Jadi pada saya itu antara salah satu ciri yang saya sangat-sangat suka dekat Domina D400 UG ni. So sekarang saya akan turn on engine dan kita dengar bunyi yang saya kata memang sedap lah. Okay, jom. So seperti yang saya cakap tadi, bunyi dia memang rasa lebih powerful, lebih punchy berbanding dengan model sebelumnya yang agak macam lembut sikit. Jadi dekat sini pada saya satu improvement yang sangat-sangat besar lah. And then selain daripada tu, kita ada juga beberapa penambahbaikan yang pada saya walaupun remeh tapi membawa macam mana nak cakap perubahan yang agak penting lah. Contohnya tank pad dengan kemasan carbon fiber ni. Of course bukan carbon fiber real lah, just finishing saja. Tapi pada saya benda ni wajar ada didatangkan secara standard. Okay, kalau motor lain korang kena beli, walaupun motor mahal macam mana sekalipun, tank pad tu mesti korang kena beli kat aftermarket. Jadi bila datang secara standard, melindungi tank, jadi tank tu tak adalah cala bala dengan tali pinggang seluar dan sebagainya. And then saya pun juga dimaklumkan logo Domina ni sebenarnya dah dikemas kini. Sebab apa? Okay, sebelum ni kalau korang yang tak mengikuti perkembangan Domina, stiker ni sebenarnya hujung-hujung ni senang gila tercabut. Jangan kata lepas pakai seminggu dua, tak. Belum keluar kedai, stiker ni dah tanggal lah hujung-hujung. Okay? Jadi pihak Bajaj pun pernah datang berjumpa dengan kami. Kami juga menyampaikan masalah ni pada mereka dan mereka dah mengemaskini isu ni. Pada saya itu adalah satu tindakan yang sangat bagus lah. And then satu lagi detail yang membuatkan motor ni nampak lebih premium dekat tempat duduk, yang kini tampil dengan logo Domina. So pada saya walaupun ni tak ada main peranan, tapi bila ada logo tu dia timbulkan lagi lah macam feeling premium tu kan. Sebab yalah, kalau nak cakap soal harga, motor ni hanya RM13,977, sekitar macam tu lah. Okay? Maknanya bawah RM14,000. Tapi korang akan dapat ciri-ciri premium, okay, yang lebih menonjol pada model Domina D400 UG ni berbanding variant sebelumnya. Sebab tu saya cakap, kalau siapa yang follow motormelaya.net di Facebook, owner lama Domina V1 yang sebelum ni komen, oh tak jauh beza sangat, saya boleh cakap dengan korang, V2 Domina ni sangat-sangat berbeza dengan V1. Tak percaya, korang pergi kedai, korang pergi test sendiri, korang akan menyesal. Sebab apa? Jauh sangat perbezaan dia. Dan yang paling best, saya rasa korang confirm nak trade in dan upgrade ke Domina D400 UG ni, sebab perbezaan dia sangat-sangatlah ketara. Okay? Jadi itu sajalah yang saya boleh ceritakan mengenai Domina D400 UG ni. Seperti biasa, untuk maklumat lebih terperinci, jangan lupa layari www.motormelaya.net dan juga like, share dan subscribe video ni, sebab kita akan bawakan kepada korang lebih banyak konten mengenai motor dan kereta pada masa akan datang. Jadi itu saja Domina D400 UG. Assalamualaikum.